Lazimkanlah la ilaha illallah dan istighfar. Lazimkan menyebut kalimah thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan perbanyakkan akalnya, serta melakukan penyucian qalbi ialah dengan istighfar. Maka hendaklah kamu banyakkan berkata keduanya, kerana bahawasanya iblis berkata, aku telah binasakan manusia dengan segala dosa, tetapi mereka membinasakan aku dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Kemudian tatkala lihat aku akan demikian itu, aku binasakan mereka pula dengan hawa nafsu mereka. Walhal sangkaan mereka bahawa mereka dapat hidayat kononnya. Ya, istighfar dan tahlil dia merupakan pukulan hebat kepada musuh kita, itulah al-iblis. Ya, dia kena tamparan tu maknanya merosak dan membinasakan. Tapi ingat di sana, falamma ra'aitu zalik, maka iblis apabila lihat keadaan ini berlaku, maka dia ubah serangan kedua bil ahwa, dengan hawa nafsu. Kalau manusia tidak perasan, serangan nafsu ini besar sebab dia lawan yang kedua. Bila iblis ditombang dengan pukulan zikrullah, ingatan hamba kepada Allah, dan hamba kembali dengan rojak memohon keampunan, itu satu tamparan hebat. Serangan kedua dibalas dengan serangan nafsu. Maka nafsu ini masuk amat detail. Dia masuk dalam merosakkan insan dalam sudut yang sangat halus dan detail. Dia boleh masuk dalam ibadat, nafsu. Dia masuk dalam maksiat, itu makna mudah. Bila dimasuk dalam ibadat, anisukar, da'un udal, mana penyakit yang sukar diubati. Ibarat kita penyakit dalaman. Ya, dalam sembahyang ada sembahyang nafsu, dalam puasa ada puasa nafsu, dalam qiyam ada qiyam nafsu. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa zama'. Banyak orang yang puasa, kata Nabi, yang didapatnya lapar dan dahaga saja. Ya, puasa dia kosong saja. Ini dia antara peringatan daripada Nabi SAW yang kita kena berhati-hati dalam menyambut Ramadan al-Mubarak. Maknanya menceritakan gelanggang ujian, ya, pertembungan antara kita dengan syaitan, iblis dan nafsu. Ya, itulah cara dia. Pertama tadi banyakkan zikrullah untuk membakar akan rancangan-rancangan jahat daripada iblis, iaitu menembak maknanya khawatir dalam kalbi dia. Dan di sana ingat yang besar kali ujung ialah an-nafs hawa. Inna nafsa la ammaratun bisu', wa nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Maka cara mana untuk menombangkan nafsu? Ialah dengan dua perkara yang besar ulama sebut: membanyakkan akan ibadat dan kurangkan kendak kegemaran dia. Sebagaimana binatang yang liar, kuda ataupun himar, kita nak bagi dia tu slow, mudah kita tuntun dia, tak ada dia mengelinjang sangat, maka beratkan atas belakang dia muatan. Letakkan muatan atas belakang dia banyak, dia slow. Kemudian makan dia bagi banyak sekadar perlu je. InsyaAllah kita boleh terik dia. Dia akan ikut kita, kita boleh tarik dia. Kalau tidak, terbalik, nanti dia terik dia. Yang nafsu bila lelar manusia, habis. Itu di antara cara yang disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud orang alim, mana orang yang berilmu, kemudian penuntut ilmu. Mana ilmu, alim, dan ilmu itu sendiri, dan amal. Tiga ni dalam syurga tempatnya. Tetapi apabila tidak beramal dengan ilmunya, ya, orang alim tidak beramal dengan ilmunya. Nah, saya ilmu dan amal saja yang masuk ke syurga, dan ia orang alim yang tidak beramal masuk ke dalam neraka. Bermaknanya ada di kalangan ulama yang beramal dan ada yang sebalik. Sebab mereka ni tak sampai darjah maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW dan para Nabi Rasul maksum. Ada pun selain daripada Nabi dan Rasul, bermaknanya mereka ini dalam keadaan dua. Adakala dia beramal, maka tinggi martabatnya. Kalau tidak beramal, maka sebaliknya akan berlaku kehinaan kepada mereka. Ilmu dan amal yang dicari ke syurga, dia terkumban ke dalam neraka wal'ayazabillah. Tapi oleh kerana itu, kekhianatan syaitan dan nafsu sentiasa menggoda supaya ulama tadi tidak beramal dengan ilmunya, dan beramal pula kadang-kadang cacat dengan ilmunya. Sebab itu diletakkan dua oleh Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishqi dalam Zubat, matan Zubat ni, dua lapis. Yang pertama, mereka yang beramal minat, rajin beramal, bagus, tapi tidak berilmu, malas mencari ilmu, dan maka amalnya ditolak. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang masyhur. Ketika Rasulullah duduk, sahabat sembahyang. Lepas dia sembahyang, dia mendapati Rasulullah SAW nak bersalam. Rasulullah kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik, kamu belum sembahyang. Padahal dia dah sembahyang. Sembahyang dia tadi cacat rukun dia. Lepas tu baru Rasulullah terangkan sembahyang rukun dan seterusnya. Hadis dipanggil hadis musi'us salah, yang panjang dalam Bukhari, Muslim, semua ada hadis. Itu yang pertama. Mana rajin beribadat bagus, tapi dia silap ditipu oleh syaitan, dia malas mencari ilmu. Kita beramal aja lah, kita zikir aja lah, kan? Tak payah belajar-belajar. Itu syaitan aja. Syaitan menipu. Akhirnya ibadat dia habis rosak, zahir syarat rukun pun habis. Apatah lagi belum jelajah yang dalam, membahas keikhlasan qalbi dan sebagainya. Tanpa ilmu dia akan dirosak. Satu. Yang kedua pula, diberi ilmu dia terbalik, dia tak beramal pula, pun masalah juga. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi wasan. Orang yang alim ada ilmu, rata mencari ilmu sampai keluar negara, tapi tidak beramal dengan ilmu dia, maka oleh kerana itu mu'azzabun min qabli ubadi wasan, diazab lebih dahulu daripada kafir menyembah berhala. Apabila kejahilan, dia tidak beramal sampai dia jadi kufur dengan Allah Ta'ala wal ayazabillah. Di jalan selamat dia al-ilmu wal ibadah, al-ilmu wal amal. Ini panggil jawharan, dua permata besar, bekalan yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap-harap kita jaga dengan betul, harap-harap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila seseorang itu bertanya dalam urusan ilmu, maka 4 golongan dapat pahala.
Ya, fa innahu yu'jaru fihi, bahwasanya diberi pahala dalam orang melontarkan soalan arba'atun, ada 4 dapat. Pertama as-sa'il, orang yang bertanya. Tuan, dia tanya guru dia, saya nak bertanya sekian masalah. Dia bertanya, dia dapat pahala. Wal muallim, dan guru yang menjawab dapat pahala. Wal mustami', dia tak tanya, dia malu, dia dengar je kan. Orang tanya dia dapat pahala ke. Kena pula dengan soalan dia nak tanya, dia malu. Saya baik dia tanya. Dah dapat masalah. Ya, jadi maknanya 3. Yang keempat, wal muhib, orang yang kasih. Alhamdulillah mujur ditanya kan. Dapat kita penjelasan. 4 ni dapat pahala. Mana soal dipanggil miftahul ulum. Soal merupakan pintu ataupun anak kunci bagi ilmu. Jadi untuk mendapat ilmu hendaklah kita banyak bertanya. Ya, bertanya benda yang diizinkanlah. Ada benda yang tak diizinkan. Ada benda diizin bertanya, kita bertanya. Ada benda tak diizin. Ya, contohnya dalam hadis Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Berfikirlah kamu tentang kejadian antara makhluk supaya kamu kenal Allah Taala. Tapi jangan kamu tanya hakikat kun hizat Tuhan, tidak benar. Ya, itu maknanya ada benda-benda yang diluluskan. Jadi benda ilmu syariat atau disuruh kita bertanya. Sebab itu benda keperluan asas bagi semua insan. Ya, atau di antara pembukaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summakan wallahu a'lam.